Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar teknik pujuk rayu, teknik pujukan. Bagaimana kita nak memujuk klien kita, bagaimana kita nak memujuk pasangan kita, ataupun kita nak memujuk sesiapa sahaja. Dalam buku Pre-Persuasion, iaitu tentang pujukan. Dalam peperangan, konsep Sun Tzu ada bagi tahu bagaimana kita nak menang dalam peperangan. Kita mesti menang sebelum berperang. Itulah teknik dia. Dan teknik itu digunakan dalam buku ini. Dia mengajar kita ada 3 benda yang kita kena buat. Yang pertama, kita kena pre-condition. Mana kita kena letak condition sebagaimana yang kita nak. Ada satu kisah, seorang yang tugas dia adalah speaker, dan dia ingin menjual servis speaker dia, harga 75,000 pada satu sesi. Itulah harga yang dia bagi. Tapi harga tu sentiasa sahaja orang akan minta tawar, minta kurangkan harga 75,000. Jadi dia fikir macam mana nak buat. Tiba-tiba kawan dia bagi idea, kita buat pre-condition. Maknanya dia bagi harga yang lebih tinggi dahulu, barulah bincang harga yang sebenar. Jadi selepas dia buat presentation, dia cuba try teknik itu, pre-condition. Selepas dia buat presentation, kemudian dia bergurau. Dia kata harga ini 1 juta dan tidak akan turun. Harga servis dia 1 juta dan tidak akan turun, dengan nada bergurau. Jadi selepas daripada itu, tak ada lagi orang yang minta tawar 75,000 ke bawah. Tak ada lagi. Sebab dia dah pre-condition 1 juta. Apabila 72,000, orang rasa terlalu murah. Benda ni telah dilakukan oleh Steve Jobs. Steve Jobs semasa ni dipanggil, konsep dia dipanggil juga sebagai price anchoring. Steve Jobs adalah antara manusia yang hebat dalam presentation. Sebab setiap kali produk Apple dilancarkan, dia akan buat presentation. Satu kali dia buat presentation, dia ingin menjual produk Apple yang akan keluar tidak lama lagi. Dia tulis harga situ $999. $999. Kemudian dia present. Last kali dia jual harga $499. Jadi orang lain tidak tawar lagi. Tidak ada siapa pun yang tawar harga, sebab merasakan sangat murah. Sebab harga asal dia $999. Tiba-tiba last presentation $499. Jadi orang berebut-rebut nak beli produk Apple sampai beratur, sampai tidur di pasar raya, di depan kedai. Sebab hebatnya dia guna konsep pre-condition ataupun price anchoring. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik memujuk ialah manusia dia boleh fokus pada satu benda dalam satu masa. Jadi kalau kita nak ubah fokus dia, kita kena shift condition. Sebagai contoh, katakan kita bagi soalan, ini mengikut research lah. Mengikut research, dia tanya soalan, adakah kamu bahagia? Cuba bagi tahap bahagia kamu daripada 1 sampai 10. 1 paling sedikit, 10 lebih banyak. Berapakah tahap bahagia kamu? Jadi kebanyakan partisipan akan bagi markah penuh, 10. Kemudian dia ubah ayat. Adakah kamu tidak bahagia? Berapakah skala bahagia kamu?
Daripada 1 sampai 10, 1 tidak bahagia, 10 paling bahagia. Pada waktu itu, partisipan yang kedua, kebanyakannya adalah 1. Kebanyakannya adalah tidak bahagia. Sebab kita fokus kepada tidak bahagia. Yang pertama, dia fokus kepada bahagia. Jadi skala dia, sebab manusia akan berfikir tentang kebahagiaan. Jadi skala kebahagiaan tinggi. Tapi apabila kita tukar fokus kepada tidak bahagia, kemudian kita minta skala bahagia, dia akan teringat-ingat benda yang tidak bahagia. Jadi skala bahagia dah turun. Jadi kita kena fokus kepada apa yang kita nak. Sekiranya dia fokus pada benda lain, kita kena tukar. Sebagaimana Donald Trump, wartawan tanya dia dengan soalan yang negatif. Wartawan tanya dia, apakah kesan negatif daripada projek yang Tuan Presiden buat di tempat kami ini. Tapi Donald Trump ni pandai. Dia menjawab, jawapan dia apakah macam mana dia jawab? Dia kata, projek yang saya buat di kawasan kamu ini telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada orang di sini dan meningkatkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup. Jadi dia ubah, shifting grounding dia panggil. Maknanya Donald Trump telah ubah daripada benda yang negatif tadi kepada positif. Jadi apabila orang dengar, orang akan rasa gembira sebab dia ubah. Kita kena mengubah sebagaimana yang kita nak. Sebab manusia boleh menumpukan satu benda ataupun satu sahaja perhatian pada satu masa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ada ikatan, kesamaan. Apabila kita nak pujuk seseorang, kita kena ada benda yang bersama. Contohnya mungkin agama yang sama, mungkin di kampung yang sama, mungkin hobi yang sama, mungkin minat pasukan yang sama. Sebab dari segi kesamaan, apabila kita tengok game bola sepak, satu tim apabila dia menang, dia akan mengatakan kita telah berjaya. Perkataan kita itu memberi maksud kesamaan, ada ikatan kesamaan. Kita kena pastikan ada ikatan. Apa yang boleh mengikatkan kita dengan dia, supaya sebelum berperang kita dah menang. Sebelum kita nak sebut harga, kita dah menang. Sebab ada kesamaan. Kesamaan ini akan menyebabkan seseorang akan menjadi lebih seronok, lebih rapat dan kurang tegang. Okey. Jadi kita kena ingat, untuk memujuk seseorang ada 3 benda. Yang pertama, precondition. Yang kedua, manusia cuma boleh bagi perhatian pada satu benda dalam satu masa. Yang ketiga, carilah kesamaan untuk nak mengikat antara kita dan dia. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.